Hai, Assalamualaikum. Salam. Yes. Dah makan ke tadi? Dah. Belum datang sini? Dah. Dah, Alhamdulillah. Okay. Tadi datang sini dengan apa? Naik kereta. Naik kereta? Okay, sebelum kita lebih lanjut lah, naklah saya, mesti awak tak kenal lagi kan saya kan? Okay. Okay, saya Nur Isma Alia, boleh panggil Isma. Okay, boleh saya tahu nama awak? Anis Carmila. Boleh panggil Anis. Saya panggil Anis lah, tapi saya panggil Anis kan? Okay. Okay, sebelum tu saya nak tanya, Anis sebelum ni pernah tak join mana-mana sesi kaunseling? Pernah. Pernah lah. So Anis dah macam tahu sedikit lah macam mana sesi kaunseling ni berjalan lah kan. Okay. Jadi sebab Anis pun cakap Anis pernah join sesi sebelum ni kan, boleh tak saya tanya apa yang Anis faham tentang sesi kaunseling ni? Sesi kaunseling ni apa yang saya tahu, klien cerita luah tentang isu yang dia hadapi dekat kaunselor, dan kaunselor pegang pada etika kerahsiaan. Jadi apa yang Anis cakap tu betul lah. Kalau dalam sesi kaunseling ni memang kita pegang pada etika kerahsiaan. Jadi macam Anis cakap tadi, klien datang meluah bercerita dengan kaunselor dan kita akan sama-sama berganding bahu antara kaunselor dan klien untuk menyelesaikan isu ataupun apa-apa je perkara yang dibincangkan. Okay. Macam Anis sebut tadi, etika kerahsiaan. Jadi betul lah Anis cakap, sesi kaunseling ni takluk kepada etika kerahsiaan, yang mana Anis tak perlu risau pun pasal benda ni, macam bocor ke orang lain ke apa ke, sebabnya kita di bawah etika kerahsiaan, yang mana benda ni hanya stay kat sini je. Yang tahu Anis dan juga saya sendiri. Tapi dia ada 3 lah akan terbatalnya etika kerahsiaan tu apabila contohlah Anis ada rasa macam nak hurting yourself ke, ataupun threaten others ke kan, saya terpaksa lah bagi tahu the third party. Jadi Anis okey dengan tu. Okey. Okay, dan juga limitasi untuk sesi kaunseling kita ni berjalan selama 30 minit hingga 40 minit. Okay, Anis okey dengan tu? Okay, saya juga nak terangkan tentang tanggungjawab kaunselor dan juga klien. Okay, kalau sebagai kaunselor ni, saya sebagai kaunselor awak hari ni akan assist dan facilitate awak dari klien. Okay, kalau ada apa-apa yang awak nak ceritakan, kita sama-sama bekerjasama untuk cuba cari solusi kepada masalah itu. Okay? Jadi sebelum tu saya pun macam tak kenal habis lagi Anis kan. Jadi boleh tak Anis ceritakan sedikit tentang diri Anis? Nama saya Anis Carmila binti Jamal Khair. Boleh panggil saya Anis, tapi kalau kebanyakan kawan-kawan panggil Carmila atau Mel. Dia Anis selesa kalau saya nak panggil apa? Mel pun boleh. Mel boleh. Macam comel sikit kan. Okay. Saya berumur 22 tahun. Berasal daripada Kuantan, Pahang. Saya ada 3 orang adik-beradik dan saya anak yang kedua. Ibu bapa saya masih bekerja. Tak bekerja. Ibu bapa saya tak bekerja. Ayah pun dah tak bekerja. Mak suri rumah. Macam Anis cakap tadi, Anis berumur 22 tahun sekarang. Baru masuk 22 tahun lah di tahun baru ni. Okay, macam Anis cakap tadi, Anis berasal daripada Kuantan, Pahang. Oh, macam kita tahu sekarang kan musim banjir kan. Dekat Kuantan pun terjejas kan. Jadi macam mana family Anis kat sana? Rumah saya tak kena banjir sebab rumah saya atas bukit. Tapi kampung tu lah, kawasan area situ memang terjejas lah, dekat kawasan kampung lah. Saya kawasan perumahan tak kena. Alhamdulillah lah. Jadi family Anis semua okey lah. Selamat sebab atas bukit. Atas sikit kan, so tak ada kesan sangat lah kan. Okay. Jadi pada sesi kali ni kan, ada tak apa-apa yang Anis nak ceritakan pada saya yang kita boleh sama-sama membantu untuk menyelesaikan apa-apa? Jadi Anis, boleh saya cakap Anis boleh
Jangan stres, relax je, okay? Dengan keadaan selesa. Anis selesa tak dengan keadaan sekarang? Biasa. Selesa, okay? Okay, jadi Anis boleh je cerita apa pun pada saya. Jangan risau, macam Anis boleh je luahkan apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa boleh Anis ceritakan. Kan kita kan dah masuk tahun baru. Dan sebenarnya saya ada masuk persatuan. Persatuan yang saya pegang sekarang ni jawatan besar lah juga kan, sebagai perwakilan mahasiswa. Dan sekarang dah hampir ke setengah SEM dah. Sekarang kita nak habis SEM, jadi hampir nak habis SEM dah saya pegang. Jadi saya rasa macam berat lah sebenarnya jawatan tu, dan saya macam selalu je terfikir saya nak resign sebab macam ahli-ahli dalam tu macam saya rasa macam tak ada chemistry langsung. Saya rasa macam tak boleh go. Kadang macam cara dia orang macam saya tak boleh terima, dan cara saya dia orang macam saya macam kena palau. Macam tu lah. So saya macam tak boleh bina chemistry lagi lah dengan dia orang. Ada certain tu boleh, maksudnya ada certain 2-3 orang tu saya boleh bekerjasama lagi. Tapi kalau dengan exco yang lain saya macam dia orang yang macam tak tahulah kalau hati saya tu yang buruk sangka ke ataupun memang betul benda tu jadi, tapi saya rasa macam dia orang macam jauh dengan saya macam tu. Saya macam tak boleh bina chemistry tu dengan dia orang. Macam tu lah. Jadi benda tu macam mengganggu lah saya. Saya rasa macam berat. Lepas tu saya nak sedikit sebanyak adalah juga mengganggu masa saya untuk buat assignment, fokus saya dalam pelajaran. Jadi macam tu lah. Jadi macam tak boleh nak cope dengan situasi tu. Jadi kat sini Anis cakap Anis ada masuk persatuan lah. Dan persatuan pun persatuan mahasiswa kan. Kat sini kan dah nak setengah SEM dah kan. Dah join kan. Maknanya lama dah lah. Dan jawatan Anis pun Anis cakap tadi jawatan yang agak tinggi kan. Betul. Macam boleh saya puji jugalah sebab Anis aktif kan berpersatuan. Ataupun kita sebagai pelajar kan kadang-kadang tak boleh nak bagi masa. Tapi Anis boleh kan. Macam boleh still lagi join persatuan. Tapi kat sini Anis cakap ada masalah chemistry antara Anis dengan anak-anak buah Anis itu. Sebab tak boleh nak diorang tak, kadang-kadang tak terima pandangan Anis, kadang-kadang diorang tak boleh terima cara Anis macam tu. Jadi boleh saya tahu macam apa yang Anis buat untuk nak orang panggil, nak bagi diorang dengar macam cara ni, macam mana Anis bagi arahan kepada mereka. Sebenarnya saya jawatan setiausaha. Bagi saya setiausaha 2 pula tu. Kan kita ada YDP, YDP 1, 2, SU1, SU2, bendahari. Saya rasa macam dalam MT tu saya paling kecil. Sebab saya SU2. Bendahari dulu dia dah pernah masuk dalam persatuan tu. So maksudnya nak dikatakan overall dia lebih makan garam lah. Lepas tu yang lain dah saya yang 2, orang lain mesti atas. So bagi saya maksudnya macam dia orang macam tak respect saya disebabkan tu. Satu lagi apa yang saya buat, kadang saya macam saya bagi arahan je, bukanlah arahan berat sangat. Maksudnya saya macam saya job scope saya buat takwim. Bila saya buat takwim tu kadang ada yang tak balas mesej. Saya tanya, kan sekarang online kan, saya tanya je program tu tarikh bila, tapi dia macam saya tak tahu kenapa macam tak nak reply. Sedangkan benda ni kalau bagi saya penting. Saya nak benda tu cepat supaya cepat kerja saya selesai. Tapi dia macam melambatkan kerja saya. Bila benda tu dah lambat, bila orang minta, orang atasan minta, saya rasa macam benda tu lah. Benda tu jadi macam makin serabut. Yang belah sana dia tak nak bagi kerjasama dengan saya, tapi pihak atasan dah nak minta. Bila saya macam buat maksudnya macam saya strict sikit dengan dia orang, kan nanti dia orang cakap apa pula. Macam tu lah. So saya macam mungkin saya tak tahulah, tapi saya tak tahulah macam mana lah. Macam tu lah. Kat sini nampaknya Anis dah cuba dah kan
dia cuba bercakap dengan dia orang. Kadang-kadang Anis macam tersepit sebenarnya antara orang atas dengan Anis nak jaga juga kan hati anak buah Anis kan. Sebab kadang-kadang Anis kena juga bagi tahu apa yang atasan minta kan. Tapi Anis dah cuba untuk jadi straight, jadi macam tegas sikit untuk ni. Tapi dalam masa sama Anis sebenarnya macam takut juga, macam takut dia orang terasa ke apa ke. Tapi maksudnya saya nampak lah Anis punya concern dengan mereka. Anis cuba untuk jaga hati kedua-dua belah pihak kan. Yelah, sebabnya saya tak nak nanti, sebab kan tadi saya cakap saya tak ada chemistry. Saya nak bina chemistry tu melalui dengan cara saya minta tu. Saya naklah macam mesra sikit. Saya tak naklah macam saya strict sangat. Sebab nanti diorang macam tak selesa. Saya tak nak diorang macam rasa takut. Saya nak diorang enjoy. Saya tak nak diorang rasa takut. Saya tak nak macam respect, memang kena respect. Tapi saya tak nak ada rasa takut tu. Nanti dia macam ada jurang. Macam tu lah. Sebab tu saya macam, tapi bila saya buat macam tu, dia macam makin nak pijak kepala saya. Jadi saya macam pada masa saya masih tak boleh nak marah. Saya tak pandai nak marah. Macam tu lah. Bila saya bagi tahu apa masalah dekat pihak atas saya, maksudnya macam kawan-kawan MT saya yang lain, saya rasa macam diorang judge pula exco saya. Sebab tu saya macam saya tak suka. Sebab tu saya tak cerita. Sebab macam diorang judge exco saya. Saya bukannya nak cerita tu untuk diorang judge. Saya nak cerita tu supaya diorang macam lebih faham keadaan saya. Macam tu, lebih faham keadaan saya. Yang saya ni macam tak boleh nak marah, tak boleh nak pressure. Macam tu. Macam tu lah. Faham. Jadi maknanya kat sini Anis dalam masa sama saya nak melindungi lah daripada orang lain judge anak-anak buah Anis kan. Nampaklah kat sini Anis menghargai dia orang pun bekerjasama juga kan. Cuma ada certain part tu je. Tapi dalam masa sama Anis still nak jaga air muka dia orang. Tak naklah orang atasan mengata-ngata pasal dia orang. Jadi sebabnya Anis bercerita dengan pihak atasan pun sebabnya just nak dia orang faham keadaan Anis sebenarnya sekarang macam mana kan. Sebab bukannya saya nak, yelah saya tak nak aibkan dia, aibkan exco saya dengan dia tak boleh buat kerja ni. Sebab dia orang memang, sebab semuanya pimpinan baru. So dia orang masih belajar lah. Bukannya dah tahu 100%. Job scope pun kita baru dapat macam tu lah kan. Baru dapat tahu time baru ni lah. So saya pun macam masih nak proses belajar. Dan dia orang pun masih dalam proses belajar macam mana. Saya macam tak nak lah cerita bukan maksudnya dia orang macam tak boleh buat kerja ni, lacking dia orang tu dekat MT yang lain. Sebab nanti dia orang judge. Saya tak suka cara dia orang kuat judge saya punya exco. Kalau exco lain sebab exco saya macam berat lah. Salah satu exco yang memang berat jawatan dia. Orang lain macam fokuskan pada program. Exco saya fokuskan pada mahasiswa. Jadi macam benda ni berat lah sebenarnya. Bila saya minta pandangan, dia orang macam tak faham. Dia orang macam tak faham. Saya pun macam saya tak suka lah kalau tanya cerita dekat dia orang. So kalau apa-apa yang berlaku, saya macam memang saya terus bagi keputusan dekat dia orang. Saya tak ada cerita melalui MT yang lain dulu. Sebab saya macam diorang kuat membanding-bandingkan. Macam tu. Kalau exco saya akui lah exco saya macam ada lacking sikit. Tapi kita belajar. Dan diorang bandingkan exco saya dengan pimpinan yang lepas. Jadi saya rasa macam tak elok lah dekat situ. Macam membandingkan. Satu lagi, exco saya memang tak suka lah. Siapa je suka membanding-bandingkan kan. Exco saya memang tak suka membanding-bandingkan. Exco saya memang tentu bila dapat tahu yang dia orang banding-bandingkan, memang exco saya ada 2 orang. Memang 2 orang tu dia bengang lah. Saya risau dia tak boleh buat kerja je sebenarnya. Bila dapat tahu, bila dia dah jadi macam ni, saya risau dia orang down macam tu. Sebab kan kita macam, yelah orang bandingkan, bahkan kalau mak kita berbandingkan kita dengan adik-adik kita pun kita rasa down kan. Jadi macam saya harap dia orang boleh buat kerja tu lah. Saya risau situasi dia orang lah. Dan saya ada macam konflik macam politik sikit lah dengan MT lah. Macam tu lah.
Saya nampak lah kat sini sebenarnya Anis sangat menjaga diorang. Macam Anis sangat macam tersepit nak jaga diorang juga kan. Jadi Anis saya nampak kat sini Anis memahami diorang sebenarnya. Kan Anis, saya nampak kat sini Anis cakap Anis tak nak lah diorang rasa down sebab Anis pun faham diorang adalah orang baru dalam persatuan. Jadi masih perlu belajar. Kita tak boleh lah pressure diorang sangat kan. Sebab diorang pun baru nak belajar. Dan Anis sebagai ketua mereka nak mengajar diorang kan, mestilah slow-slow kan. Betul. Jadi itulah Anis macam tak nak lah pihak atasan judge diorang. Sebab nanti tak nak lah banding-bandingkan diorang. Sebab diorang buat kerja diorang kan. Bukan diorang tak buat kan. Diorang buat kerja diorang. Cuma budak baru belajar. Jadi kita kena ajar slow-slow kan. Diorang memang bagi saya memang tak ada masalah pun. Dari segi komitmen memang bagi komitmen yang penuh lah. Memang bagi kerjasama pun saya boleh puji lah kerjasama diorang semua. Cuma yelah biasalah kita ada lacking dalam skill semua tu lah, management. Diorang pun ada komitmen sendiri, assignment sendiri semua. Kita faham dia tu, tapi saya tak tahu kenapa pihak atasan macam suka sangat nak faham perasaan diorang. Saya sendiri pun kalau nak bagi arahan dekat diorang akan tunggu waktu yang saya tahu saya dah agak yang diorang ni waktu ni free. So macam saya tak sanggup lah nak bagi macam saya pun bagi satu demi satu. Tak ada lah macam bagi sekaligus tugasan tu. Sebab saya tak nak pressure diorang. Kalau boleh saya adalah bagi tugasan macam tu. Tapi kalau pihak macam kalau YDP ada je dia terus direct ke exco saya. Dan exco saya macam saya tak suka kalau orang direct terus ke exco saya tanpa bagi tahu saya. Sebab saya macam tak tahu apa cerita. Nanti kita mesti communication kat situ. Jadi macam saya tak tahu apa masalah YDP tu. Dia macam mesti akan terus direct dekat exco saya. Sedangkan saya ada dulu. Saya tak kisah kalau tak melalui saya, kalau bukan melibatkan saya. Kalau ada melibatkan saya kenalah direct saya dulu. Sebab saya kena tahu juga situasi isu mahasiswa semua-semua tu. Tapi lepas tu kalau YDP dengan caranya tu, kalau yang lain dia macam asyik nak tahu je perkembangan. Saya bukan tak nak bagi tahu perkembangan. Saya nak settlekan dulu, baru kita akan update macam tu. Sebabnya kita tak tahu lagi benda tu jadi macam mana. Kalau kita update nanti tiba-tiba dia jadi macam lain. Exco saya cakap lain, nanti saya cakap lain. Jadi macam tu lah. Tapi saya tak tahu kenapa itu dengan MT saya tak ada chemistry dengan MT. Hal kerja saya tak ada chemistry dengan dia orang. So dengan exco lain lah, exco saya boleh cooperate lagi dengan dia orang. Tapi kalau dengan exco lain dia orang yang macam tak boleh terima saya. Kalau dalam meeting pun kalau saya yang bagi ucapan lah panggil ucapan, bagi apa-apa macam krik-krik pun macam dia tak ada respon. Saya macam bayangkan kalau kita cakap orang tak respon, kita jadi macam sebenarnya line dia orang okey ke tak, kita cakap seorang ke apa ni macam tu. Kalau saya minta pandangan pun semua macam dia buat macam tak tahu. Exco saya je yang bagi pandangan kalau dalam meeting tu. Saya jadi macam saya perlukan pandangan semua. Faham tak? Tapi dia orang macam buat tak tahu je dekat saya. Saya ni sebenarnya siapa bagi dia orang? Macam tu lah. Saya macam marah dekat situ. Saya geram, marah. Dan benda ni saya tak boleh luahkan dekat MT yang lain. Sebabnya saya risau timbul isu lain. Saya risau nanti sebab masing-masing ada pegang exco masing-masing kan. Bila saya cakap macam tu dekat MT lain, saya macam saya tak tahu kenapa saya tak boleh luah. Sebab saya takut nanti mungkin terluka, mungkin PIC yang lain, MT yang lain dia macam tergores hati ke macam tu. Saya macam tak nak ada benda tu lah. Tapi pada masa yang sama saya geram. Sebab benda ni dia terbuku sangat, kita jadi macam rasa macam nak meluah. Tapi tak boleh dekat dia orang. Saya nampak dekat sini Anis macam Anis cakap. Sebenarnya saya nampak macam Anis macam terkilan jugalah bila Anis yelah bila kita bercakap kan, kita bagi pandangan kita, nak minta bantuan macam orang lain juga pandangan kan, untuk tambah idea kita ke apa, tapi tak ada respon. Kalau saya pun di tempat Anis, saya rasa terkilan jugalah dan rasa macam marah lah juga kan. Kita bagi suggestion, kita mengharapkan
orang lain menyokong pada kita ataupun nak menambah apa-apa, tapi orang tak respon, memang kita akan rasa terkilan lah kan masa benda tu kan. Tapi Anis cakap tadi, Anis marah, Anis rasa macam tak puas hati bila diperlakukan macam tu. Tapi Anis tak boleh nak cakap terus dengan dia orang. Sebab Anis cakap macam tak nak lah, sebab kita dalam organisasi. Kalau Anis cakap, kalau Anis cakap benda tu luahkan kat dia orang, nanti takut tergurus hati dia orang. Maksudnya kat sini Anis sangat menjaga hati. Anis sangat saya boleh puji lah, macam sangat menjaga hati perasaan orang lain. Sangat orang cakap hargai orang supaya orang tak terluka. Tapi dalam masa sama Anis yang rasa terluka. Anis yang rasa benda pendam lama-lama. Jadi Anis rasa macam mana? Macam Anis pendam seorang-seorang. Apa yang Anis macam nak buat dengan benda tu? Sebab Anis pendam kan. Sebab Anis nak meluah tapi tak boleh. Jadi ada tak apa-apa yang Anis telah lakukan untuk isu tu lah? Saya cuba untuk luah. Saya ada sampai satu tahap tu saya rasa macam memang give up. Give up sangat-sangat. Saya message BDP, saya kata saya nak resign. Sebab saya macam saya tak boleh. Tentu saya memang dah tak fikir kerja yang saya buat tertangguh ke tak tertangguh ke. Yang pasti saya tahu saya nak resign. Itu je, sebab saya rasa macam dah tak boleh nak cooperate dengan SK-SK yang lain. Lepas tu saya luah lah dekat YDP yang apa masalah saya. Diorang semua macam palau saya semua. Tapi YDP macam tak membantu langsung. Dia dengar. Memang dia pujuk lah saya. Dia pujuk cakap fikir masak-masak dulu semua. Tapi dia macam tak membantu. Dia macam cakap aku pun sama. Ada banyak kerja juga semua. Saya macam kau lain, kau YDP. Orang memang respect gila kat YDP. Tak kira lah kau ni umur berapa sekalipun, kos apa sekalipun, orang akan respect gila YDP. Tapi aku ni SU kot. SU macam mungkin certain orang akan pandang tinggi, certain orang akan respect. Tapi masalahnya esko-esko yang lain tu dia macam nampak saya macam bukan, saya tak mengharapkan orang agung-agungkan saya pun. Tapi saya nak diorang respon pun jadilah. Kalau tak nak respect saya, respon mesej saya, respon apa yang saya tanya tu pun jadilah. Sekurang-kurangnya saya tak sakit hati. Jadi dah lah tak bagi respon, rasa macam respect pun tak ada. Bila saya lontarkan suggestion ataupun saya macam cakap Esko sukan awak kena buat macam ni, macam ni, tak acknowledge pula saya punya pandangan. Jadi saya rasa macam apa sebenarnya diri aku dekat dalam persatuan tu. Jadi YDP lain, YDP memang lain. Kalau bagi pandangan orang memang YDP lain. Sebab itulah saya macam saya tak suka luah kat dia. Saya cakap, saya cubalah cakap dekat dia yang saya ni tak boleh nak go. Tapi memang cara dia pujuk memanglah kita rasa macam dah bila rasa okey sikit. Rasa okey sikit kan. Tapi tak membantu. Okey tapi dia macam masih ada unfinished business lah. Kita lega kat situ je. Time tu je lah lega. Tapi rasa benda tu tak terselesai lagi. Itulah. Maknanya Anis dah cuba dah cerita kat YDP kan. Sebagai dia sebagai pemimpin utama lah kan, Anis pun cuba untuk luahkan kat dia. Anis dah luahkan dah. Tapi Anis cakap macam still rasa okey untuk bila benda tu dah terluah lah. Tapi Anis nak solusi pada masalah tu. Tapi macam Anis cakap, tapi dengan cara meluah saja kat dia tu macam tak membantu pun. Sebabnya Anis mengharapkan mungkin ada solusi ataupun ada dapat macam dia bagi idea ke untuk kita elokkan lagi ataupun dia macam tegur esko ke ataupun apa, kalau tak tegur esko, tegur MT yang lain, cakap dekat anak buah masing-masing acknowledge lah saya sebagai MT juga macam tu. Saya tak mengharapkan dia tolong selesaikan masalah saya pun tak apa. Saya takkan macam tolong bagi tahu dekat esko-esko yang lain saya ni ada, saya ni wujud. Macam tu. Jadi kat sini saya nampak yang Anis sebenarnya inginkan dihargai, ingin didengari oleh esko-esko lain juga. Ingat perhatian lah. Yelah, memerlukan perhatian bila kita nak cakap pasal kerja ni. Perlukanlah dengar perhatian bila orang lain kan, sebab orang take note kan apa yang kita cakap. Okay. Jadi setakat ni
Anis nak didengari kan. Anis nak diorang tumpukan perhatian kepada Anis bila Anis cakap sesuatu. Jadi ada tak apa-apa inisiatif atau usaha yang telah Anis lakukan setakat ni? Inisiatif setakat ni saya hanya entahlah, kalau macam saya tak ada pun cuba untuk macam bermesra-mesra dengan SK-SK. Kalau dalam grup pun, grup yang besar yang ada SK-SK, saya macam tak masuk sangat. Saya hanya baca je, macam tu. Saya hanya message diorang time perlu je lah. Macam tu. Jadi kalau nak cakap usaha tu macam tak ada pun. Saya Tak ada just lagi. cakap dekat PIC je. Kalau contohlah saya nakkan sesuatu, saya cakap kat PIC, tolonglah bagi tahu anak buah masing-masing buat benda ni, buat benda ni. Kalau tak, saya tak ada terima sebarang perubahan dah. Saya cakap macam tu je. So saya mengharapkan apa yang saya cakap tu diorang ambil note lah, perhatian semua tu. Macam tu je lah cara saya lah. Maknanya kat sini Anis tak adalah lakukan inisiatif usaha yang khusus lagi kan, untuk dapatkan, untuk didengari semua tu. Tapi Anis adalah gunakan orang ketiga untuk bagi tahu dia, suruh sampaikan kepada orang-orang lain tu apa yang Anis nak, macam apa yang Anis sampaikan arahan tu kan. Jadi Anis rasa benda tu sebenarnya yang Anis lakukan tu macam berkesan tak? Macam Anis dapat tak, macam Anis nak bina hubungan kan dengan sekolah lain, dengan MT tu. Jadi dengan cara Anis tu berkesan tak? Ada certain berkesan. Macam ada satu aktiviti exco, satu exco ni buat, mula-mula dia tak ikut takun apa yang saya buat. Lepas tu bila saya dah tegur PIC tu, saya bukan tegur, saya macam suruh lah bagi tahu exco dia ikut apa yang saya buat kan, takun yang saya dah tentukan. Aktiviti yang seterusnya saya tengok dia ikut lah apa yang saya cakap, apa yang saya sampaikan tu. Tapi mungkin ada yang lain tu dia macam endah tak endah je yang tu. Tapi yang tu saya macam tak tahu nak buat macam mana dah. Maknanya Anis dah cuba dah kan. Anis rasa benda tu nak berkesan dah. Cuma mungkin ada certain yang aku tak beri kerjasama juga kan. Mungkin salah satunya punca dari saya jugalah. Saya tak tahulah. Cara saya kot terlalu mungkin saya yang menjauhkan, tak cuba untuk masuk dalam diorang kot. Saya yang bina gap antara saya dan diorang. Mungkin lah, saya pun tak tahu. Tapi saya macam cuba untuk hapuskan gap tu. Saya tak tahu macam mana, sebab diorang macam bila saya buat lawak ke, diorang tak ada gelak pun. Saya nak cakap hamba, tapi ada yang gelak. Orang yang kenal saya gelak, orang yang tak kenal saya tu macam tak gelak. Saya macam mana nak bagi diorang kenal saya tu, saya tak tahu nak buat macam mana. Saya cuba dengan bina hubungan dengan PIC dulu, dengan MT-MT lain, macam gurau-gurau juga. Tapi alhamdulillah dengan MT lain okey, dia macam terima lah gurauan saya, macam dah okey. Tapi dengan exco tu, saya macam nak suruh diorang bermesra sikit lah dengan saya. Kalau saya dalam grup tu, kalau saya macam nak bergurau, type cara gurau tu, saya rasa macam nak fikir banyak kali, betul ke apa yang aku buat ni. Memang tak, saya rasa memang saya tak ada bergurau dalam grup tu, sebab saya macam entahlah, macam tak jadi. Tapi saya boleh gambarkan yang Anis sebenarnya seorang yang friendly sebenarnya kan. Friendly. Anis rasa diri Anis friendly Rasa? kan. Anis daripada penceritaan Anis pun saya nampak Anis sebenarnya friendly sebenarnya, suka bergaul dengan orang. Tapi certain tu Anis buat lawak, kita cuba untuk friendly dengan diorang, tapi kadang-kadang macam diorang tak dapat kot friendly kita tu betul kan. Macam hari tu adalah saya meeting dengan apa panggil, dengan dengan timbalan dekan. Timbalan dekan. Adalah saya buat lawak, tapi yang tahu saya je lah yang gelak. Yang lain macam tak ada respon. Macam YDP je lah yang gelak. Macam tu. Tentulah YDP je lah yang gelak. Saya macam okey, tak lawak. Setelah macam nak buat macam mana kan. Diorang dah mungkin mindset diorang dah fikir saya ni jenis yang tak boleh buat
tak boleh buat mesra-mesra. Macam tu lah kot. So sebab tu macam bila saya buat lawak sikit macam diorang macam mungkin dia macam terkejut sikit, macam tak biasa kot dengan lawak saya. Macam mungkin dia buat lawak ke? Macam tu. Tapi nampaklah sebenarnya diorang masih belum kenal Anis sebenarnya kan? Jadi kat sini inisiatif yang Anis nak buat pun nak cuba rapatkan lah dengan diorang kan. Jadi apa plan Anis nak cuba dekatkan jurang tu dengan ekskul lain tu, nak diorang acknowledge Anis tu. Apa plan Anis? Setakat ni lah yang saya terfikir, saya cuba untuk bersuara dalam meeting. Maksudnya dalam meeting tu saya cuba untuk macam buat kelakar sikit ke, ataupun respon apa yang diorang cakap macam tu lah, supaya macam sedikit sebanyak diorang macam ada, macam kita kalau kita nak respon, kita nak perhatian time kita cakap kan. Mungkin lah saya waktu meeting saya cuba untuk bagi respon kalau time diorang cakap, time diorang bentang sesuatu ke macam tu. Jadi Anis cuba dengan bagi diorang rasa di acknowledge lah. Macam bila diorang cakap, Anis akan reply, biar diorang lebih rasa dekat dengan Anis, sebab Anis sentiasa reply diorang kan. Untuk perancangannya lah macam tu. Tapi saya mengharapkan ada feedback yang bagus lah daripada diorang. Dan saya pada masa yang sama saya akan cakap jugalah dekat PIC masing-masing yang cuba buat macam ni, untuk exco ni boleh buat macam ni, saya melalui PIC dululah, tak nak lah macam saya mandai-mandai macam tu. Faham. Jadi kat sini Anis ada plan 2 perkara lah. Yang mana first Anis akan cuba respon kalau diorang cuba cakap ke apa ke, biar diorang rasa di acknowledge oleh Anis. Jadi kat situ boleh bagi dekat, nampak rapat. Dan kedua, Anis cakap Anis akan cuba melalui PIC exco lah, dengan bagi tahu diorang. Jadi diorang sampaikan kepada exco lain, so diorang tahu, supaya diorang rasa Anis sentiasa ambil peduli, ambil care pasal diorang semua. Dan pada masa yang sama saya rasa macam saya terfikir nak buat bonding. Adalah saya macam cadangkan dekat MT, saya nak buat bonding face to face. Maksudnya mungkin kat situ kita lebih ada bond sikit lah dalam hubungan organisasi ni. Mungkin dari situ lah kot nanti lah, mungkin saya tak tahu bila tarikh dia, kalau keadaan mengizinkan lah untuk face to face. Anis ada lagi perancangan ketiga, iaitu ini lakukan bonding lah. Kalau kita cakap bonding ni lebih kepada nak merapatkan lah hubungan antara exco semua tu kan. Ni kalau ada, insyaAllah, sebab kita pun dalam PKP kan agak susah, tapi akan cuba cari masa untuk adakan bonding tersebut. Kalau tak boleh face to face pun sebab kan kita kan tak boleh buat, kan jaga SOP, tak boleh buat keramaian, mungkin majlis keramaian, mungkin buat online pun mengharapkan ianya berkesan lah kalau buat online. Boleh juga kan, inisiatif yang baru kan. Kita pun norma baru, so boleh je guna online kan. Itu semua orang mungkinlah ada masalah sedikit-sedikit, tapi insyaAllah lah kita cuba kan. Okay, ada lagi tak apa-apa yang Anis ingin kongsikan? Setakat ni tak ada. Tak ada dah. Okay. Jadi saya boleh cakap dari apa pada awal sesi kita tadi, Anis cakap Anis ada masalah komunikasi lah, masalah hubungan dengan exco yang lain, dengan pihak MT, yang mana kadang-kadang Anis rasa macam tersepit. Anis nak menjaga exco Anis supaya tak dibanding-bandingkan, tapi dalam masa sama Anis cuba untuk tegur pihak-pihak atasan kan, supaya tak nak dibanding-bandingkan kan. Jadi tapi dalam masa sama Anis cakap macam Anis hanya dapat meluh ajalah, tak dapat solusinya kan. Anis pun nak jaga hati exco Anis dalam masa sama Anis pun nak jaga MT supaya tak tergores hati kan, dia Anis cakap kan. Dan yang keduanya, Anis cakap Anis nak rapatkan hubungan dengan exco yang lain, sebab Anis cakap kadang-kadang macam tak direspon bila kita cakap. Kita cuba untuk respon diorang, cakap diorang, communicate dengan diorang, tapi kadang-kadang diorang tak bagi respon pun kita kan. Jadi Anis nak cubalah nak rapatkan hubungan tu, sebab kita dalam organisasi kan nak kerjasama dari masa lama kan. Jadi Anis nak cuba rapatkan hubungan lah kan. Jadi kat sini Anis cakap Anis ada plan 3 benda. First,
akan cuba respon kepada diorang. Kalau diorang cakap apa-apa, Anis akan cuba respon biar nampak diri Anis tonjol lah untuk diorang. So diorang acknowledge, yang diorang rasa diri diorang ni di acknowledge oleh Anis. So kat situ boleh rapatkan hubungan. Yang kedua, Anis cakap Anis akan cuba melalui PIC exco masing-masing. Dari situ biar diorang rasa di care ataupun diambil peduli. So Anis nak cakap kat sini macam bagi diorang rasa yang Anis ni peduli pasal diorang, ambil tahu pasal diorang. Dan yang ketiga, Anis cuba cakap, Anis akan cuba kalau insya-Allah kalau ada masa, Anis akan nak adakan satu bonding lah. Macam bonding kan akan lebih merapatkan antara exco tu kan. Jadi kat situ kita dah ada 3 planning. Jadi mungkin kita boleh bincangkan lagi tentang planning ni. Kita tengok macam mana, apa yang tindakan Anis lepas ni, apa dia punya respon lepas ni pada sesi yang akan datang. Dan kita akan boleh bincangkan lagi tentang tu. Jadi saya ingin tegaskan lagi lah kat sini. Jadi Anis kan macam tadi Anis cakap, Anis rasa nak meluah benda ni, tapi Anis rasa macam tak boleh meluah sangat dengan MT dengan apa. Jadi Anis luahkan masa sesi kita ni. Jadi saya ucapkan tahniah. Dan Anis tak perlu risau pasal benda tu, sebab benda ni tertakluk pada etika kerahsiaan yang mana saya dan Anis je tahu. Okay, jadi Anis tak perlu risau pasal benda tu. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Anis sebab sudi luangkan masa kan tengah-tengah hari ni. Lagi boleh lunch Okay, sebab hadir sesi kita begini. Saya ucapkan terima kasih.